wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita daripada minggu lepas. Jadi kita masih di bab 1, iaitu kita masuk bab undang-undang. Jadi hari ini kita habiskan kita punya bab 1 lah. Kemudian minggu depan kita akan masuk bab 2. Bab 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Pentadbiran kita dah masuk, jadi hari ini kita teruskan kepada bab undang-undang. Jadi sesiapa yang ada buku teks sejarah dekat tempat, boleh terus kepada muka surat 10, iaitu undang-undang di Melaka. Jadi minggu lepas kita belajar mengenai ciri negara bangsa di alam Melayu dan juga ciri negara bangsa dalam kerajaan Melaka. Jadi saya harap pelajar boleh hafal 4 ciri negara bangsa di alam Melayu dan juga 6 ciri negara bangsa dalam kerajaan Melaka. Jadi hari ini kita sambung pada undang-undang. Okey, dekat Melaka dia ada 2 undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okey, perbezaan dia jelas pada nama undang-undang itu sendiri kita boleh tahu perbezaan dia, di mana Undang-Undang Hukum Kanun Melaka ni berkuasa ataupun berkuat kuasa ataupun mempunyai kuasa dekat darat. Manakala Undang-Undang Laut Melaka berkuasa di kawasan laut. Okey, hukum kanun. Hukum kanun tu sendiri adalah undang-undang lah, Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 pasal yang terdiri daripada undang-undang adat dan juga undang-undang syariah. Undang-undang adat ini adalah undang-undang yang diperturunkan daripada dulu sampai sekarang. Maksud dia diperturunkan. Dan undang-undang adat ini wujud sebelum kedatangan Islam ke Melaka lagi. Okey, jadi Hukum Kanun Melaka ni adalah campuran 2 undang-undang, iaitu undang-undang adat dan juga undang-undang Islam. Okey, tetapi walaupun begitu, sebenarnya majoriti pasal dalam undang-undang Hukum Kanun Melaka ni adalah daripada undang-undang adat. Undang-undang Islam dia ambil sikit je, majoritinya adalah undang-undang adat. Okey, dia ada sebanyak 44 pasal yang berkait dalam semua bidang. Antaranya jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan juga hal yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, yang pertama ialah jenayah. Okey, kita ambil yang jenayah. Okey, jenayah ni sesiapa yang melakukan jenayah akan dihukum setimpal dengan jenayah dia di Melaka. Okey, sama ada membunuh, mencuri, menikam, merompak dan sebagainya atau menderhaka kepada sultan, ada hukuman-hukuman yang dinyatakan. Okey, contohnya dalam pasal 5.1. Okey, apabila seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja dan pembesar, hukuman dia adalah bunuh. Okey, maksud dia sesiapa yang membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja, tanpa arahan raja ataupun arahan daripada pembesar, maka hukuman yang dikenakan kepada pembunuh tersebut ialah hukuman mati, iaitu hukuman bunuh lah. Okey, kemudian dalam Hukum Kanun Melaka juga menyatakan mengenai peranan pembesar dan juga sultan. Contohnya setiap pembesar mempunyai peranan dia masing-masing dan dia perlu menghafal undang-undang yang wujud dekat Melaka ni. Contohnya dalam pasal 1 menjelaskan mengenai tugas sultan, bendahara, temenggung dan juga penghulu bendahari, iaitu pembesar utama dalam kerajaan Melaka. Ada 4 Okey, itu Ummu Habibah mesej saya, dia tanya. Okey, jadi ada 4 pembesar utama ataupun kalau kita menteri kanan lah, kalau sekarang ni menteri kanan, iaitu bendahara, temenggung, laksmana dan penghulu bendahari. Okey, ada 4. Okey, dalam pasal 1 ni, Undang-Undang Hukum Kanun Melaka ni, pasal 1 ni menyatakan mengenai peranan sultan, bendahara, temenggung, laksmana dan juga penghulu bendahari. Dan mereka keempat ni dilantik oleh sultan untuk menjawat jawatan tersebut. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada warisan. Maksud dia kalau dia tu bendahara, anak-anak dia yang akan jadi bendahara. Kalau dia tu temenggung, anak-anak dia yang akan jadi temenggung. Maksud dia tak akan pergi orang lain tiba-tiba jadi bendahara, tak ada. Yang tu tak wujud dalam sistem dalam sistem adat Melayu. Biasanya anak bendahara lah yang akan menggantikan bendahara, anak temenggung akan menggantikan temenggung. Kecuali laksmana ni, laksmana pun kalau kita tengok di Melaka dia
dia main dalam keluarga yang sama. Contohnya Laksamana pertama Melaka ialah Hang Tuah. Okey. Selepas Hang Tuah meletak jawatan sebagai Laksamana Melaka, Laksamana kedua adalah Khoja Hassan. Laksamana Khoja Hassan. Laksamana Khoja Hassan ni adalah menantu kepada Hang Tuah. Okey, apabila Khoja Hassan dihalau dalam fitnah Sikitul, jadi yang menjadi Laksamana seterusnya ialah Han Nadim. Han Nadim ni adalah anak kepada Han Jebat dan juga menantu kepada Hang Tuah. Okey, maksud dia walaupun Laksamana ni bukan diwariskan kepada anak Hang Tuah, tetapi dia dalam lingkungan keluarga Hang Tuah juga. Tapi kalau bendahara memang keturunan Hang Tuah. Kalau bendahara memang keturunan daripada bendahara. Itu daripada keturunan Manipurindam. Kalau belajar sejarah Melayu. Okey, kemudian isu yang dibincangkan dalam hukum kanun Melaka ialah kekeluargaan. Okey, contohnya Fasal 26 menyatakan dalam pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Okey, kalau tak dapat 4 orang saksi, 2 orang saksi pun sudah memadai. Dan hamba abdi serta wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Maksud dia dalam kebanyakan undang-undang ni, undang-undang keluarga dia masuk dalam syariah. Maksud dia ambil hukum syariah sebagai undang-undang keluarga. Tapi kalau bab-bab politik dan sebagainya, kebanyakan diambil adalah undang-undang adat, bukannya undang-undang syariah. Okey, kemudian hukum kanun Melaka juga membincangkan perkara ekonomi. Okey, contohnya dalam fasal 30 menyatakan amalan riba adalah diharamkan dalam perniagaan. Yang ini diambil hukuman syariah lah. Dan orang yang menjalankan perniagaan mestilah seorang yang akhir balik. Iaitu akhir bermaksud sampai umur, balik ialah Allah, saya lupa lah. Akhir sampai umur, balik tu Allah, saya lupa. Sekejap lah. Okey, kemudian mesti akhir balik. Akhir itu berakal, balik tu sampai umur. Jadi dalam fasal 30 menyatakan amalan riba diharamkan dan peniaga ataupun pedagang itu mestilah seorang berakal dan juga seorang yang sudah sampai umur, sioman, maksud dia tidak gila serta melafazkan niat jual beli. Okey, dalam mazhab Syafi'i kita kena lafazkanlah. Contoh kalau kita beli gula, kita lafazkan saya beli gula ini dengan nilai yang tersebut itu. Nanti kena jawab. Kena ada jawab. Saya jual dengan nilai yang tersebut itu. Contohlah, itu adalah contoh akad dan jual beli. Okey, seterusnya Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka yang diwujudkan pada zaman Sultan Mahmud Shah. Iaitu Sultan terakhir Melaka. Sultan Mahmud Shah ni dia menjadi sultan 2 kali. Satu-satunya Sultan Melaka yang menjadi sultan sebanyak 2 kali. Pada kali pertama dia menjadi sultan, kemudian bila diserang oleh Portugis, Melaka kalah, dia pun lantik anak dia Sultan Ahmad sebagai Sultan Melaka. Kemudian apabila Sultan Ahmad apabila Tun Mutakhir, bendahara Melaka, telah mati dibunuh akibat fitnah, maka Sultan Mahmud ni menyesal. Dia rasa bersalah, menyesal, dia letak jawatan. Jadi anak dia pun naik takhta, itu Sultan Ahmad. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad, Portugis datang menyerang Melaka pada tahun 1511. Jadi apabila Portugis berjaya mengalahkan Melaka, jadi Sultan Mahmud ni dia marah pada anak dia kerana tak gagal menawar Melaka kembali. Jadi dia telah bunuh anak dia Sultan Ahmad dan dia mengangkat dirinya sebagai Sultan Melaka yang kedua lah, walaupun dia tidak berada di Melaka pada waktu itu. Dia berada di Kampar tapi dikira sebagai Sultan Melaka. Okey, hukum kanun Melaka diwujudkan pada zaman Sultan Mahmud Shah. Antara penggubal ataupun pengasas, penggubal ataupun yang membuat undang-undang Laut Melaka ni ialah Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan juga Nakhoda Sahab. Nakhoda ni maksud dia ketua dalam kapal tu lah. Okey, 4 perkara yang wujud dalam undang-undang ni. Pertama ialah peranan Nakhoda. Okey, yang dibincangkan dalam undang laut pertama ialah peranan Nakhoda. Iaitu Nakhoda merupakan raja dalam pelayaran. Maksud dia apabila berlayar dekat laut, Nakhoda adalah raja, ataupun orang kata arahan dia sebagaimana arahan raja. Maksud dia tak boleh dipertikaikan. Dia berkuasa penuh menentukan arahan, mengeluarkan arahan. Okey, contohnya dalam fasal 13.1 menyatakan
nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Okey, kemudian fasa 13.3 menyatakan sekiranya nakhoda hendak singgah di mana-mana tempat yang tak ada dalam perancangan. Contohnya dia berlayar daripada Melaka nak pergi ke Selangor, nak belajar direct, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan nakhoda tu terfikir nak singgah di mana-mana, maka mengikut fasa 13.3 dia kena berbincang dengan ahli-ahli dalam kapal tu. Kena bincanglah dengan malim dan sebagainya lah. Kena bincang baru dia boleh berhenti. Okey, perkara kedua ialah mengenai pelayaran. Okey. Pelayaran ni dia menyatakan bahawa setiap ahli dalam kapal tu, sama ada nakhoda, jurumudi, malim atau jurubatu, mestilah seorang yang tahu tugas dia dan juga faham selok belok laut lah. Contohnya dalam fasa 9, seorang malim harus arif dalam ilmu pelayaran. Okey, ilmu pelayaran. Malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan yang selamat. Okey, maksud dia seorang malim ataupun seorang jurumudi ke jurubatu ke, dia mesti tahu tugas dia. Okey, kemudian jenayah. Okey, dalam kapal pun dia membincangkan jenayah, contohnya mencuri, membunuh serta memberontak. Jadi dalam fasa 5 menyatakan sesiapa yang membunuh orang lain di atas kapal hendaklah dihukum mati. Okey, hukum bunuhlah. Bunuh dibalas bunuh. Maksud dia mati, undang-undang Islam lah je ni. Okey, percukaian. Okey, percukaian, banyak cukai yang dikenakan. Contohnya cukai perjalanan dan juga cukai perniagaan. Contohnya dalam pasal 6.1, nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Okey, itu 1/10 daripada hasil penumpang. Sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Okey, maksud dia di sini ialah dalam pasal 6.3 ni, nakhoda boleh menentukan jumlah cukai terhadap penumpang. Okey, maksud dia contohnya apabila seseorang peniaga lain atau pedagang lain ataupun orang lain naik kapal dia. Okey, naik kapal dia, menumpang kapal dia, nakhoda boleh menentukan jumlah cukai, iaitu 1/10 daripada hasil yang penumpang tadi bawa. Okey, jika penumpang tersebut turun sebelum sampai janjinya, maksud dia contohnya penumpang tersebut berjanji untuk turun daripada kapal selama selepas 3 bulan. Tapi tiba-tiba 2 bulan je penumpang tu turun. Maksud dia apabila penumpang tu turun, maksud dia telah langgar janji ataupun sebelum sampai janjinya, maka dia kena bayar cukai sebanyak 1/10 kepada nakhoda kapal tersebut. Okey, kemudian kita terus kepada 1.4, iaitu peranan golongan pemerintah dan golongan rakyat. Okey, hubung kait antara pemerintah dengan rakyat diikat oleh satu benda yang kita panggil sebagai wa'adat. Okey, wa'adat. Sejarah lama ni wa'adat ataupun kita panggil juga sebagai sumpah janji ataupun sumpah setia. Okey, wa'adat ni berlaku antara Sangsa Purba, iaitu raja asal Melayu, nenek moyang raja Melayu, dengan Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun ni dulu seorang raja dekat Palembang. Kemudian apabila Sangsa Purba datang, dia turun takhta dan dia bagi takhta dia kepada Sangsa Purba, dan dia jadi bendahara. Jadi dalam wa'adat ni, kalau awak tengok muka surat 12 ni, menyatakan okey, okey, maksud dia apabila raja buat dahaka buat jahat macam mana pun, rakyat kena setia kepada dia. Gitu. Maksud dia rakyat kena setia, kena hormat. Okey, jadi tapi jika okey, dia kata maka titah Sangsa Purba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim dan jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jika mereka itu akan cedera, berunduk atau ditakluk negerinya juga. Ditakluk negerinya juga. Maksud dia kalau raja itu buat zalim ataupun buat jahat pekertinya, dia tak nak orang Melayu ni derhaka pada raja. Maksud dia kena terima. Sebab tu orang Melayu ni dia tak memberontak terhadap raja dia. Walaupun banyak kisah, walaupun raja buat zalim, tapi dia tetap taat pada raja dia lah. Tak banyak raja yang kena bunuh akibat penderhakaan. Contohnya
Kalau ada pun seorang je, Sultan Mahmud Shah II, dekat Johor tu, tahun 1699. Yang tu je, mati kena bunuh sebab peristiwa seulas nangka tu. Okey, yang lain tak ada raja yang dibunuh. Sebab orang Melayu memang taat dengan adat ni. Maka kata Demang lebar daun, baiklah tuanku, tapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahnya, anak cucu patik akan berubahlah tuanku. Maksudnya jika raja tu maksudnya raja mengubah janji setia tadi, jika raja yang mengubah janji setia, maka rakyat akan berpaling. Maksudnya rakyat akan derhaka lah. Okey, kata Sang Hyang Purba, nenek moyang Raja Melayu ni, baiklah paman, kabullah hamba akan wah itu. Okey, maksudnya baiklah paman ni kalau bahasa Indonesia bermaksud bapa saudara, tapi sini maksud dia macam pakcik yang menjaga gitu. Maksud dia sebab Demang lebar daun ni adalah yang menjaga kerajaan tersebut lah. Jadi dia kata kabullah hamba akan wah itu. Maksud dia bersetujulah. Dia bersetuju dengan sumpah setia tersebut. Okey, kemudian kita tengok golongan pemerintah dan diperintah. Golongan pemerintah kita tahulah sultan dan juga pembesar. Manakala golongan diperintah ialah rakyat dan juga hamba lah. Okey, peranan sultan. Pertama ialah menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Okey, yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Yang keempat, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Okey, contohnya undang-undang itu adalah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka lah. Okey, peranan pembesar memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Kawasan pegangan adalah kawasan pemerintahan. Kawasan pemerintahan atau kawasan yang dijaga oleh pembesar tersebut. Sebabnya sistem Melayu ni, seseorang pembesar tersebut akan diberikan kawasan untuk dia jaga. Contohnya bendahara ada kawasan dia. Kalau dalam Johor, contohlah dalam kerajaan Empayar Johor Riau, bendahara diberikan Negeri Pahang untuk dijaga, Temenggung diberikan Johor dan Singapura, manakala yang Tuan Muda diberikan Riau, manakala Sultan berada di Linggar. Okey, maksud dia begitulah dalam sistem Melayu, adat Melayu, di mana setiap pembesar diberikan tempat untuk dia pegang ataupun dia jaga. Kalau di Melaka contohnya Tun Biajid bin Hang Tuah diberikan kuasa merba untuk dijaga, kuasa pegangan. Jadi pembesar tersebut kena jaga kebajikan dan juga kena jaga keamanan kawasan pegangan dia. Jadi menjadi perantara antara sultan dan rakyat. Kemudian peranan pembesar yang ketiga ialah mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, sistem serah ni maksud dia apabila rakyat mengusahakan pertanian, contohnya tanam gandum, tanam berat, tanam padi ke ataupun tanam sayur, buah ke dan sebagainya, 1/10 daripada hasil tersebut perlu diserahkan, ataupun cukai lah 1/10 perlu diserahkan pada pembesar dan pembesar akan serahkan pada sultan. Dan juga menyediakan tenaga tentera melalui sistem kerah. Maksud dia apabila ada serangan daripada orang luar, maka rakyat ni, pembesar ni akan ambil semua pemuda-pemuda dalam kawasan pegangan dia untuk dijadikan tentera. Dan orang Melayu memang macam tu. Orang Melayu memang macam tu. Di mana tentera-tentera Melayu sebenarnya daripada rakyat tempatan. Dia tak ada satu tentera yang khusus yang berpuluh ribu, tak ada. Tentera sesebuah negeri tak ramai. Tak ramai. Contohnya Melaka, tentera dia adalah seramai lebih kurang 20,000 orang je. Itu pun majoritinya adalah daripada orang Jawa, yang diimport daripada orang Jawa. Dan kebanyakan rakyat ni bekerja macam biasa, tetapi apabila ada serangan pada luar, rakyat ni kena jadi tentera. Itu konsep dalam adat Melayu lah. Okey, kemudian peranan rakyat. Okey, peranan rakyat pertama ialah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Yang kedua, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Okey, tulah ni adalah macam satu kecelakaan ataupun satu musibah yang terkena pada diri kita apabila kita menderhaka kepada raja. Contohnya dikisahkan Maharaja Cina dalam sejarah Melayu. Yang ni mungkin wallahualam mitos atau berdongeng. Dikatakan Maharaja Cina ni suatu hari terkena tulah Sultan Melaka.
Jadi untuk menyembuhkan tulah tersebut, Maharaja Cina kena minum air basuh kaki Sultan Melaka. Itulah. Kalau rakyat pun, kalau dia berdahaka pada raja kena tulah, maka untuk menyembuhkan tulah tersebut, dia kena minum air basuhan kaki raja. Okey, kemudian dia menjadi tentera. Okey, apabila diserang, dia menjadi tentera. Kalau negara aman, dia jadi petani, dia jadi nelayan dan sebagainya. Okey, kemudian menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Okey, dalam perang itu. Kemudian menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana dan juga jalan. Okey, sistem kerah ni pertama menjadi askar, yang kedua membina istana, yang ketiga membina jalan. Okey, maksud dia sistem kerah ni dalam beberapa hari, dalam sebulan ke dalam seminggu ke, awak kena pergi bekerja secara free, secara percuma untuk buat istana dan sebagainya. Secara percuma. Itu dia panggil sistem kerah. Okey, setakat tu saja untuk hari ini. Jadi kalau ada soalan, boleh tanyalah. Okey, boleh letak dalam grup. Nanti saya akan jawablah. Okey, setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi